لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita sentiasa istiqamah bersama Islam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita berada rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, dengan penuh rasa syukur yang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengalu-alukan kedatangan Ramadan yang akan menjelang tiba beberapa hari lagi. Bulan yang mulia, bulan rahmat, bulan kebajikan, bulan maghfirah, dan insya-Allah akan membebaskan kita daripada api neraka sekiranya kita benar-benar melaksanakan segala tuntutannya dengan penuh ketaatan. Setiap muslim mukmin yang muttaqi amat gembira dengan kedatangannya. Sebaliknya, kedatangannya amat tidak disenangi pula oleh mereka yang lemah imannya. Muslimin muslimat sekalian, kita sentiasa berdoa dan merasa amat bertuah kerana diberi kesempatan untuk menemui lagi Ramadan pada kali ini, serta terus mengharap agar dapat bersamanya sehingga ke akhirnya dan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang mendatang. Kita mahu menjadi golongan mukmin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bermaksud, kalaulah umatku tahu tentang kebaikan bulan Ramadan, mereka pasti mengharapkan biarlah Ramadan itu sepanjang tahun. Riwayat Al-Bukhari. Namun, apakah umat Islam hanya bersedia melakukan ibadah puasa sekadar menahan diri daripada makan, dan minum mengikut waktu yang ditetapkan sahaja, tetapi pada masa yang sama segala perbuatan-perbuatan yang keji diteruskan sekalipun ketika berpuasa? Itu bukan amalan puasa yang dituntut Islam. Marilah kita sama-sama memahami maksud hadis Nabi SAW. Bukanlah puasa namanya hanya sekadar tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa yang sebenar ialah menahan diri daripada perkara yang sia-sia dan bercakap kotor, yakni keji. Sekiranya ada orang yang memaki hamun kamu atau memperbodohkan kamu, maka katakanlah padanya, sesungguhnya aku ini berpuasa. Riwayat Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hendaklah menjadikan Ramadan sebagai sebuah madrasah atau pusat tarbiyah. Sesungguhnya madrasah Ramadan mempunyai sukatan pendidikan yang lengkap tentang tarbiyah Islam. Ianya merangkumi pelbagai kegiatan utama, antaranya tilawah, tazkiyah, ta'lim dan takdim. Menjadi satu kewajipan bagi setiap umat Islam supaya mengambil peluang sepenuhnya dengan melakukan sebanyak-banyak amal soleh melalui kegiatan utama di sepanjang bulan ini. Inilah kesempatan yang tidak patut dilepaskan begitu sahaja oleh setiap muslim, kerana Ramadan tahun hadapan belum pasti kita tahu. Seperti biasa, kita akan amalkan tilawah dan tadabbur Al-Quran
sama ada di waktu malam maupun siang. Kita akan baca Al-Quran secara tertib, berterusan, serta berusaha memahami, menghayati dan mengamalkan segala ajaran. Aktivitas yang pula menuntut kita melakukan pemurnian, muhasabah, memperbaiki amal dan sentiasa berhati-hati dalam semua tindakan demi menjaga diri daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan kejernihan hati muslim yang sedang berpuasa. Manakala ta'lim pula perlu dihayati dengan pelbagai kegiatan utama seperti ceramah, tazkirah, daurah, perbincangan dan yang seumpamanya. Manakala ta'lim pula ialah proses mendidik jiwa insan muslim sehingga berupaya melakukan perubahan ke arah melahirkan umat yang memiliki pelbagai amalan mahmudah, iaitu yang terpuji, sehingga mampu memimpin dan menyelamatkan umat dan dunia, insya-Allah. Muslim insan muslim yang perlu dilahirkan bagi melawan segala serangan musuh yang datang daripada berbagai sudut. Maka lulusan madrasah Ramadan yang mengikut segala kurikulum tarbiyahnya, insya-Allah akan dapat menterjemahkan amal Islami yang menggambarkan betapa mereka adalah generasi Rabbani yang kuat dan perkasa. Ramadan bakal mendidik mereka erti mujahadah yang berupaya memberikan kehebatan dan istiqamah dalam melawan nafsu. Mana-mana muslim mukmin yang mampu mengalahkan nafsunya, nescaya akan mampu mengalahkan segala godaan nafsu lain. Begitulah sebaliknya, jika kita tewas melawan nafsu, maka tentulah kita tidak akan berdaya pula menghadapi berbagai godaan lain. Sebab itu dikatakan mujahadah lebih besar kesannya daripada jihad. Walaupun jihad juga memerlukan watak berjuang yang berani, tetapi mujahadah menuntut keberanian berpanjangan, kerana ia sentiasa menghadapi pertarungan dalaman yang berterusan. Sebab yang dikatakan nafsu itu sekali ia tumbang, ia akan bangkit semula. Bahkan ia akan sentiasa mengulangi godaannya. Manakala musuh di medan jihad, apabila ia tewas dan terbunuh, ia tidak akan bangkit semula. Di sinilah sifat mujahadah diperlukan, kerana di sepanjang bulan Ramadan kita berhadapan dengan pelbagai jenis urusan yang tergolong dalam isu pertarungan dengan nafsu dan segala kebiasaan yang boleh dilakukan pada bulan lain tetapi tidak boleh dilakukan ketika berpuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap muslim hendaklah bersedia dari segi mental, fizikal dan spiritual untuk menjadikan Ramadan sebagai medan yang mampu mendidik jiwa ke arah memperkukuh jati diri sebagai muslim sejati. Muslim mukmin sama ada lelaki maupun wanita, muda ataupun tua, cergas atau lemah, selagi tertakluk kepada tuntutan syarak serta melalui proses tarbiyah Ramadan dengan ikhlas, bakal menjadikannya insan berkualiti kental yang mampu memahami, merasai serta merealisasi nilai-nilai kemanusiaan yang beratas wilayah dan kelompok kemanusiaan. Dengan kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini, kita hendaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memohon taufik, hidayah, berdoa dan bertaubat agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi petunjuk, bimbingan dan pemeliharaan demi untuk kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebab itu, mereka yang berjaya melalui tarbiyah di madrasah Ramadan serta memiliki jiwa mujahadah yang mantap akan menjadi seorang muslim yang soleh, bersih dan berkualiti. Berapakah ganjaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana maksud hadis Subhanahu wa taala akan berikan permohonan. Bila mana orang yang bertaubat, aku akan terima taubatnya. Bila mana orang yang memohon keampunan, aku akan ampunkannya. Dan Allah akan membebaskan pada setiap bulan Ramadan beribu-ribu penghuni dari api neraka yang telah ditentukan mendapat azab. Riwayat Al-Muwatta. Pada kesempatan Ramadan yang bakal tiba, marilah kita bersungguh-sungguh melakukan berbagai amal dan usaha kebajikan secara serius
sehingga mampu mempertingkat tahap mujahadah. Jadikanlah mujahadah sebagai sebahagian daripada cara hidup kaum muslimin. Hanya dengan itu kita akan dapat menjadi muslim, mukmin yang muttaqi. Janganlah kita membazir serta mensia-siakan waktu serta kesempatan supaya kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Oleh itu, segala panca indera insan yang berpuasa hendaklah dijaga, dididik dan dikawal supaya melakukan perkara yang diharuskan oleh syarak demi untuk mencapai keberkesanan yang terbaik daripada amalan puasa. Maka umat Islam hendaklah melakukan segala perkara mahmudah dan menjauhi segala perkara mazmumah, zahir maupun batin. InsyaAllah dengan demikian kita akan dapat menghasilkan kesan puasa yang terbaik. Malahan ianya akan menjadi bekalan di sepanjang kehidupan ke arah mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Diharap tidak ada di kalangan umat Islam yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala supaya berpuasa. Enaknya jenayah syariat Nabi Islam menyebutkan bahawa mana-mana orang yang pada waktu berpuasa dalam bulan Ramadan menjual kepada mana-mana orang Islam apa-apa makanan, minuman, rokok atau benda lain yang seumpamanya untuk dimakan, diminum dan dihisap serta-merta dalam waktu itu, atau secara terbuka atau di tempat awam didapati makan, minum atau menghisap rokok atau benda lain yang seumpamanya, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau berikutnya. Bagi kesalahan yang kedua atau berikutnya boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau berikutnya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddah wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu dan membezakan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa daripada kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa. Sesiapa yang sakit atau dalam musafir lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, yakni hari-hari di luar bulan Ramadan. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dengan ketetapan yang demikian dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan serta kamu membesarkan Allah kerana petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 180. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat.